Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin maulana qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung balik pengajian kitab Safinah Najah. Malam ini pada muka surat yang ketiga atas sekali. Berkata pengarang rahimahullah ta'ala, Faslun al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu ma duna kullatain wal kasiru kullatani fa aksara. Al-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati fihi wa illam yataghayyar, wal kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu wa rihuhu aw rihuhu. Ini suatu pasal, satu ceraian bab, iaitu air itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Air mana? Air yang nak dibuat bersuci. Al-qalilu, yang sedikit itu, yang kurang daripada 2 qoloh, tak sampai 2 qoloh. Dan yang banyak, wal kasiru, itu 2 qoloh, dan seterusnya, maknanya atau lebih dari 2 qoloh. Baik, air yang digunakan untuk buat bersuci, sebelum ni dia kata tidak sah bersuci melainkan dengan air, iaitu air mutlak. Air mutlak ini air yang asal daripada langit. Sama ada masa turun dari langit namanya hujan, atau telah berkumpul di tempat yang luas namanya laut, atau tempat yang sedikit kurang luas namanya tasik, atau paya, atau jenis yang memanjang namanya sungai, tak kira, atau dia masuk dalam bumi jadi air mineral, atau diturun tu beku air salji, semuanya itu air mutlak. Kemudian masuk pula hari ini dia nak khabar, air yang nak buat bersuci itu ada 2. Air yang sedikit, air yang banyak. Bila sebut bab air sedikit, air banyak ni, air yang nak buat bersuci. Air lain tak masuk. Air sirap, air tebu, air kopi, tak ada kena-kena tu. Okey? Air sekering, air cendol, tak ada kena-kena. Air untuk kita beribadah saja. Dia ada baru ada kaitan sikit ke banyak. Jadi air yang sedikit ni macam mana? Air yang tak sampai 2 qoloh. Dan air yang banyak, air yang sampai 2 qoloh atau lebih lagi. Qoloh-qoloh tu apa? Adakah qoloh masjid, qoloh surau ala kampung kita nak tengok qoloh tu? Tu lain tu. Tu qoloh tempat letak air yang buat dengan seming. Kullah ni bahasa Arab lah asal. Kullah ni bahasa satu apa benda ni? Ukuran zaman dulu. Kalau zaman kita kira dengan kubik, kira dengan meter padu air dan sebagainya. Dulu dikira dengan antaranya, kalau sedikit dikira dengan kullah. Berapakah banyak kalau timbangan dulu 2 kullah? 2 kullah itu 5 ghuriba. Kalau dalam kitab-kitab lama, Dr. Abah Zuhaili pun ada buat apa benda? Dipanggil apa? Pertukaran daripada sistem lama kepada ukuran baru. Ghuriba tu maksudnya seekor kambing yang disembelih, kemudian kulit dia dijahit semula, diletak air. Pasal zaman dulu dia tak banyak, susah nak dapat bekas air. Dia sembelih kambing, makanlah isi tulang dia tu. Kulit tu dijahit balik. Dia tak potong, dia bekas dia apa? Dia lapah tu, dia tinggallah kulit kambing tu. Dia takut balik, dia jahit. Dia jahit sini. Dan ditekak tu dia buat tudung.
Isi air pikul tak belakang. Orang dulu orang susah. Ni senang bekas air. Di aiwai, pasar malam, tambung, nak beledi, besteng, 4 segi, bujur, ada belakang. Zaman dulu payah. 1500 tahun dulu. Jadi di antara bekas air yang popular, ghuriba. Ghuriba kenapa? Kambing yang dijahit, kulit kambing dijahit. Jadi Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau mengukur ukuran 2 kolah itu dengan 5 kulit kambing. 5 ghuriba. Okey? 5 ekor kambing tu, bila cuah air 5 ekor kambing daripada air tu dapat 2 kullah. Lebih kurang, kalau kita got kurang sikit sejekal dari leger minyak tak. Faham tak leger? Leger budak reti, ghuriba budak reti. Tahu tak leger? Hak buah minyak selendang. Tong Sony. Caltex ada, Petronas ada, Esso share dia, tong. Tong tu buat kilang Johor je. Dah kalau Petronas ada, dia sembuh Petronas. Faham lagi? Share beli, dia buat share. Tong tu kilang yang sama. Tu leger, bahasa Terengganu panggil leger. Orang Bukit Raya panggil benda? Leger kau? Ke panggil benda? Leger tak apa lah. Kalau orang KL dia panggil drum. Drum tak? 1 tong drum. Jadi kalau harga setong minyak mentah tu, harga 1 tong tu lah. Faham? Jadi 2 kolah itu 2 kullah. Bahasa asal lah kalau sebut 2 kullah. Kita kolah lah senang, kolah lah. 2 kolah tu banyak mana? 5 ekor kambing. Faham? Ukuran kambing 5 ekor, kulit kambing yang diisi air, cuah dapat 2 kullah. Lebih kurang. Okey? Kalau liter diukur tak sama, ada keputusan ulama lain, ulama ni lain. Lebih kurang 250 liter hingga 280 liter, lebih kurang. Jadi kalau kita nak buat ukuran 2 kullah ini, 1 hasta. Biar 1 hasta, 1 hasta, 1 hasta. Faham? Jadi 1 hasta, 1 hasta, tinggi gini. Kalau bulat tu dia tinggi lagi ya. Kalau 4 segi tu lebih banyak lagi air. Bucu tu. Faham? Jadi bila air itu 2 kullah, maka dia dikira hukum air yang banyak tu je dalam kitab-kitab fiqh. Dan air yang tak sampai 2 kullah dipanggil air yang sedikit, ma'un qalilun. Air yang banyak, ma'un kasirun. Dia ada kaitan ni, nak belajar ni, dia ada kaitan dengan taharah kita. Taharah kita berkait dengan solat kita. At-taharah miftahus solat. Taharah itu adalah kunci bagi semayang. Ramai orang tak pakai semayangnya kerana tak betul taharah. Taharah termasuk bab air, termasuk bab najis. Faham lagi? Belajar bab najis, belajar bab air. Jadi gini, itu ukuran. Ramai pula kita nak betulkan balik salah faham. Okey? Kita duduk faham selama ni, kalau air yang sedikit tak boleh bersuci. Itu salah. Itu bid'ah, pegangan salah. Dia tak ada guru kata lagu tu. Ulama tak pernah kata lagu tu. Tapi kepahaman orang awam gitu, air sikit tak sah buat mengambil wuduk, tak sah buat mandi junub. Salah. Dia tidak kaitan dengan mengambil mandi junub, dengan kaitan dengan bersuci. Dia kaitan dengan najis. Faham lagi? Dia tak ada kaitan dengan wuduk. Makna wuduk ni air sikit ke air banyak sah, asalkan rata basuhan pada anggota wuduk. Dia tak ada kaitan dengan mandi junub. Dia hanya berkait dengan jika jatuh najis. Faham lagi? Nak faham? Jika jatuh najis. Kalau tak jatuh najis, tak ada masalah. Dan kalau dia kata tak sah ambil air berwuduk daripada air yang sedikit. Dia nyanyi kalau orang pakai cetong.
Orang pakai hitam, air memang dalam kolah tu banyak. Bila dicedok, tak apa ada kolah. Bila dicedok, siapa ada kolah? Tak apa, jadi tak sah semua sepanjang hayat. Faham lagi? Ingat air banyak atau air yang sedikit, asal air itu mutlak, sah kita bersuci. Sama ada bersuci itu mandi, sama ada bersuci itu apa benda di istinja, sama ada bersuci itu namanya wudu. Kita jalan dalam hutang sampai masa waktu zuhur, tak jumpa air, melainkan air sepurung yang ada air. Kita ambil wudu rata, sah. Tak ada timbul air sedikit banyak. Faham? Dia tak ada kaitan dengan sah batal wudu air sedikit banyak ni. Dia berkait dengan jika jatuh najis atau jika berubah dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci. Situ je. Jangan salah faham. Tengok dia kata. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu menjadi najis dengan sebab kejatuhan najis padanya sekalipun tiada berubah. Jika air itu sedikit, apa makna air sedikit? Air itu tidak sampai 2 kolah. Jatuh najis yang sedikit, 1 tahi cicak je. Tahi cicak besar ni. Faham? Nampak? Kerana tuang dia besar tu je. Jatuh dalam air tak sampai 2 kolah. Tahi cicak, tahi tikus, tahi ayam sedikit. Jatuh dalam air tak sampai 2 kolah. Jatuh dalam baldi, jatuh dalam beseng, jatuh dalam kerek, jatuh dalam kolah dalam rumah hak kecil. Maka sama ada air dalam kolah itu berubah atau tidak, air itu sudah tidak boleh dipakai buat bersuci. Kenapa? Kerana dia tak sampai 2 kolah. Tak jatuh tak cicak, tidak ada hitam pun air-air di tepi dia. Kita ambil tak cicak buang, air itu tetap jernih. Hukumnya tetap telah berubah. Yatanajjas, mana dia sudah ternajis. Wa illam yataghayyar, dan walaupun air itu tidak berubah. Kerana najis itu kecil, tak cicak je. Jatuh dalam air dalam baldi, air dalam beseng, nak ambil wudu, cicak berok lepeng jatuh. Faham? Tak berubah. Air itu yatanajjas, air itu sudah ternajis. Bila ternajis, boleh tak ambil wudu? Tu nak faham. Kita tak cedok buang tak cicak, kau. Faham lagi? Nampak? Ikut suka dia je. Nak? Kemudian kata pengarang, wal katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dan air yang banyak itu tiada najis melainkan apabila berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Apa maknanya? Air yang banyak jika jatuh najis, maksudnya jika jatuh najis, faham? Maka selagi tidak berubah, maka hukum masih suci. Tetapi jika air yang banyak jatuh najis, berubah, maka hilang kesucian. Apa beza dengan air yang sedikit dalam beseng? Air dalam beseng, air yang sedikit, walaupun jatuh najis yang sedikit, walaupun tidak berubah, tetap sudah ternajis. Tak boleh lagi dipakai buat bersuci kerana sudah hilang nama air mutlak. Adapun air yang banyak, jika jatuh najis, selagi tidak berubah air, hukum tetap mutlak. Tetapi jika berubah air, maka hilang nama air mutlak juga, walaupun banyak. Contoh air banyak. Air banyak, contoh. Kolah surai. Besar lah kolah, sedepa lebih. Air kat tiok, memang 5 kolah dah dalam tu. Betul tak? Kau nak kira tak? Air sedepa lebih kolah. Lebar serta. Sedepa lebar. Tiba-tiba marilah burung sekor berok dalam air tu. Berubah dah air tu. Air tu banyak ke sedikit? Banyak. Dengan tarik burung sekor, berubah tak air tu? Tak. Kita pun ambil tarik burung buang, air tu boleh awak ambil wuduk sekapung.
Itu maksudnya air yang banyak masuk najis tapi tidak berubah air, tetap suci, buang najis saja. Tapi kalau mari tulang 27 ekor khubar, beroklah kolong. Padang tak dengan air setepa kolong 27 ekor khubar. Padang 2 ekor pun 70 kilo dah tahi. Faham lagi? Dah je tengok khubar berok. 5 minit dah habis lagi. Faham lagi? Dah bayang kalau 20 ekor, maka berubah tak? Berubah. Maka hukumnya hilang nama mutlak. Bila hilang nama mutlak, tidak boleh buat bersuci. Itu je. Kita ikut usia. Faham lagi? Tengok berok je. Nah, kiasan air, beres lalu bah. Air bateri bang kau uduk. Dan ulama ni dia ambil pandai-pandai ni, air sikit, air banyak, berubah tak berubah ni, ambil dua ni. Baik kita ikut hadis senang. Tak payah ikutlah ulama-ulama ni. Ini ada satu puak, bukan mazhab, dia panggil firqah. Satu golongan yang pecah daripada Islam, daripada golongan umat Islam yang ramai, dipanggil tak payah ikut mazhab. Kita sudah ada Quran dan hadis. Kalau kita ikut, babah sesat dengan kita-kita. Dah. Kerana apa? Kerana dia tak mau pakai ulama. Dan nak pakai siapa? Siapa yang akan menerangkan hukum Quran? Nak ambil dua ni. Kalau ayat Quran nak faham mana? Tak apa, kita tengok kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak boleh, Ibnu Katsir ulama. Tak boleh pakai. Hadis nak pakai Bukhari, tak boleh. Bukhari ulama. Mu kena dengar diri dengan Nabi. Faham? Betul orang kata tak payah ikut mazhab ni, orang gila sudah hilang ingatan. Dah? Ulama dia bukan macam kita jenis Ibrahim manda-manda. Ulama bukan macam kita ikut suka nak waktu baik hukum. Nabi SAW sebut dalam hadis, al-ma iza balagha kullataini lam yahmilil khabas. Ada 5 atau 4 riwayat yang berlainan sedikit lepas. Maknanya sama. Apa maksud sabda Nabi itu? Air itu bila sampai ukurannya 2 qalah banyak, maka dia ada kekuatan yang boleh menolak sedikit kekotoran. Kalau banyak sangat, barulah dia lemah nak lawan. Itu maksudnya. Sebab tu ulama keluar fatwa. Air 2 qalah dan air tak sampai 2 qalah. Daripada hadis Nabi. Tak ada yang dengar pula hadis ini. Memang lah. Sebab mu tengok dalam drama. Drama ada hadis-hadis gitu. Tak ada. Dalam waktu berita, tak ada. Sukan live, bola ada ke apa? Tak ada. Dalam kitab-kitab hadis. Ngajian. Abu Daud, Nasai, ngaji Ibnu Majah, ngaji Daruqutni, baru jumpa hadis. Tengok syarah-syarah ulama. Tak? Ingat dah? Al-ma' kata Rasulullah, iza balagha kullataini. Air itu bila telah sampai ukurannya 2 kullah, faham lagi? Lam yahmilil khabas, maka dia dapat menolak kekotoran-kekotoran selagi tidak mengubah dirinya. Daripada ayat adalah kita Al-Um, daripada hadis ini Imam Syafi'i cari maksud 2 qalah itu. Beri pandangan, beristihad, berusaha mendapatkan banyak mana 2 qalah yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Itu tugas ulama fiqh. Faham? Menerangkan hukum-hukum hadis-hadis yang menyebut tentang fiqh. Tugas ulama tasawuf terangkan hukum-hukum yang berkait ayat-ayat hadis tentang tasawuf. Di bidang masing-masing. Sebab tu sebuah kereta dia ada banyak bengkel. Dia ada bengkel exhaust kereta tau. Dia ada bengkel aircon, dah buat exhaust. Ada audio saja, bengkel radio saja. Ada sembur body, ada bengkel enjin. Faham? Lain-lain tau. Lain-lain kan. Jadi ulama fiqh, ulama tafsir, ulama hadis, ulama nahwu, ulama sarah, ulama bayang, ulama balaghah. Faham lagi? Semua itu untuk satu saja, membaikkan umat. Walaupun banyak pakai kereta, tujuannya saja mengelokkan sebuah kereta. Faham? Jadi jika berubah sifatnya satu saja, maka hilanglah nama air mutlak. Contoh, kalau jatuh benda yang suci.
Air dalam air yang sedikit. Air yang sedikit. Kalau jatuh benda yang suci, tak berubah banyak, maka tetap suci. Tapi kalau jatuh najis, memang kira jadi najis selalu dah. Faham? Rosak selalu. Yang kata kalau berubah yang banyak barulah rosak, ialah jika jatuh benda yang suci. Faham tak ni? Dia yang masuk dalam air dua benda. Satu najis, satu benda yang suci. Okey, air yang sedikit. Sekolek, sebeseng saja. Jatuh tarik cicak. Berubah tak berubah, rosak air itu sudah ternajis. Tapi kalau air itu jatuh benda yang suci. Kata ulama, jika jatuh benda yang suci. Contoh jatuh nela. Dalam kolah kat kita mandi tu. Anak kita tepuh, nela pun jatuh dalam tu. Faham tak nela? Tahu tak nela? Tak tahu dah kalau ni nela. Nak buat contoh benda ya. Nela hak biru tu. Nak suruh biru, nak suruh jadi cerah baju putih. Orang baju hitam tak pun nela. Faham? Faham lagi? Nah, zaman sekolah tu kalau nela baju hogong Nah, kelak baju dia. Nah. Jadi kalau pewarna biru itu atau sabung lah tumpah dalam air tak sampai 2 kolah dan tak berubah. Faham? Maka tetap air mutlak. Tapi jika berubah, sama ada berubah bau atau rasa ataupun warna, maka hilang nama air mutlak. Nah, anak main sembuh minyak wangi dalam beseng. Beseng tu ayah nak ambil wuduk lagi dah. Maka anak dia nampak anak dia spray air wangi tu dalam beseng tu. Ayah dia pun ambil, tak bau. Maknanya tidak ada perubahan. Tapi kalau cedok bau minyak wangi dah air tu, itu panggil perubahan yang banyak. Maka walaupun benda air wangi itu tidak najis, faham lagi? Maka dia sudah mengubah sifat air mutlak itu. Faham lah? Kalau tak faham, tanya selalu. Kalau tak tanya, makna faham selalu dah. Pasal yang ke-8 yang mewajibkan mandi itu 6. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafah fil farji wa khurujil maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Pasal yang ke-8, mujibatul ghusli sittatun. Segala perkara yang mewajibkan mandi, yakni mandi hadas, sittah, ada 6 perkara. Yang pertama, ilajul hasyafah, memasukkan hasyafah fil farji pada faraj. Yang kedua, khurujul maniyyi, keluar mani. Yang ketiga, wal haidu, iaitu haid. Yang keempat, wan nifasu, nifas. Dan yang kelima, wal wiladatu, beranak. Dan yang keenam, wal mautu, mati. Baik. Masuk pula sebab yang mewajibkan mandi. Kalau ada salah satu sebab ini, wajib kita melakukan mandi. Jika tidak mandi, berdosa. Sebab makna wajib, perkara yang kalau kita buat dapat pahala, tak buat diazab dalam neraka. Jadi tak mandi pun masuk neraka. Kenapa? Kerana mandi itu perintah. Dalil, wa in kuntum junuban fatahharu. Allah sebut dalam Quran, dan jika kamu berhadas besar, maka hendaklah kamu bersuci. Bersuci sini bukan makna wudu, mandi. Dan Allah tak kata wajib, Allah kata fatahharu. Fatahharu itu maka hendaklah kamu bersuci. Dah kat mana tu bait wajib? Fatahharu itu perintah. Okey? Perintah. Al aslu fil amri ialah al-wujubu. Kaedah kita dalam hayat, dalam hadis, asal bagi perintah menunjukkan perintah itu membawa makna wajib dulu. Nampak? Illa jaa dalilu ala khilafihi, melainkan ada dalil yang menunjukkan menyalahi yang wajib. Jadi asal kata aqimus salah, Allah perintah dirikan sembahyang. Wajib ke sunat? Wajib dulu. Jika ada dalil, barulah memalingkan wajib kepada sunat. Kalau kita belajar usul fiqh, usul ni bab-bab hukum hakam lah, nak tahu hukum. Okey?
Perintah ini ada 3 dalam Quran. Dalam hadis. Allah suruh kita 3 hukum. Satu, perintah itu wajib. Yang kedua, perintah itu sunat je. Yang ketiga, perintah itu harus. Yang banyaknya perintah itu wajib dan sunat. Contoh perintah yang wajib, aqimus solah. Dirikan solat 5 waktu. Maka wajib diri solat 5 waktu. Bukan sunat. Nampak? Contoh perintah yang sunat lebih banyaklah. Kata setengah ulama, perintah yang sunat dalam Quran hadis lebih banyak. Perintah bersedekah. Perintah beri salam. Nabi kata ifsyus salam. Sampaikan salam. Sebarkan ucapan assalamualaikum. Faham lagi? Itu suruh kat tu. Suruh tu sunat. Nah, dan ada kalanya suruh itu harus. Tak wajib, tak sunat. Contoh mana? Perintah dalam Quran, dalam hadis harus. Tapi Tuhan suruh. Tapi tidak wajib, tidak sunat. Contohnya apabila kamu telah bertahlul dalam kerja haji, tahlul dah, maka hendaklah kamu pergi berburu. Tuhan suruh itu pergi berburu. Dah adakah kita mesti pergi berburu? Kita lepas cukup pergi buru. Tak pergi. Tapi dalam ayat itu fastadu, hendaklah kamu pergi berburu. Perintah tu orang panggil fi'il amar. Faham? Dia fi'il 3 je. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il amar makna perintah. Fastadu, wa idza halaltum fastadu. Apabila kamu telah bercukur lepas haji, maka hendaklah kamu pergi berburu. Apa maksudnya? Bukan makna hendaklah kamu pergi. Maksudnya maka haruslah kalau kamu hendak berburu. Faham lagi? Nah, tu pun bengong lah gitu. Nah, tak mau ikut mazhab. Ni orang lain nak gua ni. Lek-pelek lah ni. Tak. Eja nama sendiri Jawi pun datang pukang. Lagi tak mau ikut mazhab. Allah Rabbi. Dia kikih hak jenis-jenis tak ikut mazhab apa semua ni. Hak ni bid'ah tu 90 hak kita duk cara dah. Leni lugar. Faham lagi jadi muak nak mutah. Faham lagi? Kalau dia tak mau cara dah, dia tubik mula lah ni. Nak baca talqin bid'ah, dak dia kata Saidina benda hak lapuk oh. Faham? Hak lapuk dah, kalah lama dah, kalah semua dah. Nak menang ahli sunnah wal jamaah lama dah. Waktu tubik mula nak kan baru jumpa jenis set-set tubik lan nerung tak ada ramai 3-4 ekor ni. Yang pertama sebab wajib mandi ilajul hasyafah fil farji, masuknya hasyafah kepala zakar, maaflah, di dalam parak. Kalau tak masuk, tidak berlaku janabah. Ngakna hadas besar, dia ada banyak. Dia ada keluar mani, dia ada jima, dia ada beranak, dia ada keluar haid, dia ada mati, dia ada keluar nifas. Tetapi keluar mani atau jima, dua ini ada nama khusus, iaitu janabah. Hadasnya janabah. Kalau orang tanya apa makna janabah, makna orang itu berhadas besar sebab keluar mani atau bersetubuh. Faham lagi? Kalau orang yang haid, orang tak panggil janabah. Hadas dia itu. Faham? Dan orang yang janabah itu, orang itu dipanggil junub. Faham lagi? Betul Allah kata wa in kuntum junuban, dan jika ada kamu itu orang yang junub. Apa makna orang yang junub? Orang yang berhadas dengan hadas janabah. Apa makna janabah? Jima atau keluar mani atau keduanya sekali. Faham? Bahkan sebahagian ulama fiqh membahagikan hadas itu kepada 3. Hadas asghar, hadas mutawassit, hadas akbar. Hadas besar, hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Hadas kecil ni, hak itulah batal wuduk. Hadas pertengahan, jima dan keluar mani. Hadas besar, haid nifas. Faham? Kerana apa? Kerana kata ulama-ulama ini,
Kerana haid dan nifas lebih banyak perkara yang diharamkan atas mereka nak bandingkan dengan yang keluar mani dengan jima' saja. Faham? Yang keluar mani yang jima', nak yang keluar mani yang janabah boleh tak puasa? Sah tak puasa? Sah. Faham? Yang haid tidak sah. Lebih banyak pada haid larangan agama. Okey, bila lebih banyak maka dia panggil hadas itu akbar, lebih besar. Itu pandangan fuqaha. Sebahagian fuqaha membahagikan hadas hanya dua. Ini yang masyhur, iaitu hadas kecil dan hadas besar saja. Okey, hadas besar ni termasuk janabah dan haid nifas. Faham? Tak faham tanya, tak tanya faham. Biar suruh kemas tu nak. Bab kita angguk. Lagi kena nasi sepinggang dah ingat pula. dah ingat. Biar ingat sampai 100 tahun. Sekali dengar 100 tahun. Faham lagi? Arwah Tuan Guru Haji Abah Tok Jiring. Pernah dengar tak? Dia kita budak-budak tu dia tua dah. Faham? Tu orang hafal hadis tu. Orang hafal hadis. Ngajar Sahih Bukhari bilang tidur. Dah apa tidur? Dah orang sakit. Orang sakit dah, uzur. Faham uzur? Tidur gini. Baca Sahih Bukhari, baca dengan sanad. Bukan mak hadis saja. Faham? Tak bawa kitab, anak murid bawa kitab pernah bawa. Tu orang panggil Haji Abah kemucuk. Sebab apa kemucuk? Kemucuk ni kalau kita lalu, kain kita kena lekat. Tu nak? Tak takwil dah. Nak, kena lekat. Dia otak dia tu dengar lekat pak mati. Tak ada lah 2 kali tanya. Faham? Macam kita ni bukan kemucuk daun keladi. 2 lori curah air dak lekat bertitik aku. Nak lagi hangguk dah ingat pula. Tapi tak apalah, dapat barakah majlis ilmu. Betul tak? Tu kita nak. Okey, air tak ada. Jadi dah basah tak. Jadi bawah ni air kadang kita mandi sebulan. Okey. Mandi separuh, air pun habis. Kita pergi sambung di sejik pula. Contoh. Atau kita mandi rumah kita separuh, tak cukup air, kita pun halo mak rumah ada air tak? Rumah tok tua itu. Mak tok tua hak duduk di Durian Guling. Ada, mari sini lah. Nak mandi junub tu. Mak tok tua kata dah. Dia ustaz-ustaz kau parut mandi junub. Pokoknya harus sunat mualat. Tidak wajib. Faham lagi? Jadi boleh kita nak separuh-separuh boleh. Dah yang afdal selesai bagi habis. Jadi boleh kita mandi masa kepala tu kita mandi rumah. Masa badan separuh kat pusat kita mandi rumah tua kita. Daripada pusat sampai ke lutut kita mandi di wakar tapek, dan bawah ni lutut ke bawah kita mandi di sekayu. Faham? Hukumnya harus. Selama daripada awal sampai akhir tu kita tidak ada niat memutuskan mandi. Itu ulama fiqh sebutlah. Faham? Jadi tenggelam hasyafah maksudnya kepala kemaluan lelaki zakar masuk dalam faraq isterinya. Kalau tak masuk tidak berlaku hadas. Faham? Ambil duana masuk. Kerana Nabi sebut dalam hadis izar taqal khitanani faqat wajabal ghuslu. Apabila bertemu 2 tempat khitan, iaitu tempat khitan suami dan tempat khitan isteri. Maksud tempat khitan isterinya berlaku bila makna takok pada zakar suami tenggelam masuk di dalam faraq. Kalau baru bila gitu baru dipanggil tempat khitan pada suami tadi dengan tempat khitan isteri bertemu. Itu kinayah. Orang cakap belapik dia panggil. Faham lagi? Mana kalau tidak tenggelam hasyafah tidak berlaku hadas. Maknanya orang panggil kalau bahasa kampung timba masuk dalam kerek tu. Faham? Ni kalau telaga. Timba tu kalau kita bubuh atas kerek tak masuk lagi. Buat masuk dalam. Faham lagi? Tu panggil hadas besar.
Mana kalau dia erek timba kot bigar kerek, kerang itu 2 minggu tak apa. Faham lagi? Wak contoh, jangan marah. Ni kadang-kadang ni marah, khabar belaka gitu-gitu. Dah khabar mu jadi bodoh dah reti. Tolong khabar. Mana kalau mu duduk bigar tu 3 minggu tak jadi apa. Dia kena jelu. Faham lagi? Cukup ah. Faham tak? Memang mudah faham bab-bab gini. Kalau sifat salbiah je mengong aja, sifat nafsiah. Faham? Sifat 20 jadi pening. Sengaja masuk maka hadah besar. Tak sengaja masuk hadah juga. Bini dia tengah duduk kukunya. Dia hunggar derah nak masuk tu lagi ke ujang, berbak masuk, berau masuk dalam parak selalu. Faham? Hukumnya hadah besar. Okey? Kan? Tak sengaja reboh. Tapi jarang reboh gitu. Siapa yang berhadap besar? Suami dan isteri. Suami dan isteri. Dua-dua wajib mandi. Mandi boleh wakil? Tak boleh. Yang boleh wakil, niat mandi. Bagi siapa? Bagi orang yang tak boleh berniat. Jadi kalau kata bini malah nak mandi, bang wakil saya tolong mandi kita seorang. Boleh. Dia ada benda yang boleh wakil. Contoh haji. Haji boleh wakil orang lain. Badal. Haji badal dia panggil. Faham lagi? Tak boleh nak naik kenderaan dah. Tak boleh nak naik kereta dah. Tua sangat dah. Nak usung budak rock dah. Maka boleh wakil orang lain pergi buat haji. Faham? Dia nak pergi kat tempat akad nikah. Air banjir. Maka dia wakil kawan dia jawab nikah. Boleh. Dia hukum ulama. Dia atur sesuai. Hak boleh. Hak tak boleh. Tak boleh. Faham? Mak kita mati, kita nak tolong puasa, boleh kata syariat. Faham? Tapi mak kita tak mati, kita nak tolong puasa, tak boleh. Faham? Dia kena mayat dulu. Faham? Jadi siapa-siapa yang malas puasa, dia kena jadi mayat. Faham? Biar malah boleh tolong puasa ke dia. Tersalah, dia bukan nak jimak. Dia nak duduk bigar je, berehat. Jadi masuk juga. Tak kira. Hukumnya tetap janabah. Okey? Itu hukum dia. Dia terlupa. Memang jimak dah. Tapi dia ingat esok. Dia ingat ke dok. Dok lagi. Dia kata mukadimah je. Faham? Padahal masuk dah. Faham lagi? Dah gelap. Faham lagi? Contoh. Dia yakin tak masuk lagi. Dia tersilap dalam menghukum. Okey? Maka dia tak berdosa di akhirat. Kerana tersalah. Tapi tak belajar siapa tak tahu hukum, berdosa. Waktu belajar, mari belajar. Faham lagi? Ni duduk congok, duduk mau duduk tengok ke tali basing. Duduk tengok. Lepas malang bola apa tak ada orang kuliah. Alah bala. Tu nak. Jadi renggeh orang apa? Bola dengan kuliah. Bola tu larang. Kuliah tu talabul ilmi fardhah. Nabi sendiri sabda. Lepas kuliah baru pergi tengok. Dak dang sudah ada YouTube. Faham lagi? Dia tak hunggar dulu. Lepas tinggal majlis ilmu. Tak domeh. Faham lagi? Bukan marah. Wa khurujul mani wallahu a'lam. Sambung bulan depan. Saya diwakilkan oleh pihak Masjid Kampung Padang Mengkuang melancarkan kutipan sumbangan derma bagi tabung pembangunan dan kebajikan Qaryah Masjid Padang Mengkuang. Muslim-muslimat dipohon agar menggerakkan tong-tong yang ada berdekatan supaya dapat diberikan sumbangan derma ke dalam tong-tong tersebut. Kerana kita akan masuk sesi soal jawab pula. Ada lebih kurang 40 soalan malam ni. Wak gerak tong. Wak gerak tong.
Ini masjid terbaik Terengganu ni. Jangan duk whisky ya. Boleh johang dah baru ni. Dengan apa kucah sura. Kucah sura. Alhamdulillah, tahniah kepada ahli jawatan kuasa semua masjid kerana dapat anugerah masjid paling bersih ke masjid terbaik. Masjid terbaik negeri Terengganu 2022. Sambil-sambil kita beri sumbangan kepada tong-tong yang digerakkan, kita tengok soalan orang Bukit Payung. Soalan pertama, apakah hukum orang yang curi pokok bunga yang ditanam untuk keceriaan taman perumahan? Pokok tersebut dia angkat dengan pasu sekali, mungkin dijual. Tu kata macam-macam perangai manusia ni. Kalau orang curi dia marah. Marah. Orang mulai ada yakub itu. Mana? Bahasa tubik lautan. Dia hak orang letak di taman-taman tu bukan percuma dapat. Tu semua tu beli, dibayar. Sama ada oleh pihak pemerintah ataupun badan-badan yang dilantik ataupun pemaju dan seumpamanya. Mereka bayar, beli. Batu haram curi. Ulama hanya membenarkan pokok-pokok yang ditanam di tepi jalan itu untuk landscape, mengindahkan, untuk sebagai tempat berteduh. Boleh kita ambil dahannya sedikit untuk ditanam di rumah, itu boleh. Bukan tebang tu bahan sebatang apa habis pokok orang. Faham tak lagi? Itu pun sebahagian ulama kata tak boleh. Sebahagian fuqaha beristihad boleh. Pokok yang besar, tengok comel pokok ni besar, dia pun ambil benih sikit daripada butir dia tu jatuh, tanam rumah, diharuskan. Faham tak lagi? Ni hak dalam pasu, akak dengan pasu-pasu. Allah Rabbi. Batu semayang ada. Curi-curi tu semayang ada. Kalau orang mencuri dia semayang, jeng. Dok semayang masuk neraka terus dah. Semayang tapi ambil harta orang secara batil, semayangnya tidak diterima. Walaupun dia ambil hak orang tu sikit je. Contoh satu pokok dan satu pasu. Harganya lebih kurang RM200 saja. RM200. Tak kira 200 pun. Bukan nanti 2 juta. Apakah hukum orang lelaki berseluar pendek? Isteri pakai t-shirt lengan pendek, seluar ketat. Auratul rajuli baina surrati wa rukbati. Aurat laki-laki antara pusat sampai ke lutut. Menutup pusat, menutup lutut itu mutammim, menyempurnakan penutupan aurat. Ma la yatimu wajibu illa bihi, bahwa wajib barang yang tidak sempurna tutup aurat, melainkan dengan tutup juga pusat dan lutut, maka tutup pusat dan lutut itu turut menjadi wajib. Asalnya dia tidak. Faham? Isteri berlengan pendek. Maksud lengan pendek ini gini atau kat ni. Aurat perempuan ada dua pandangan ulama. Satu pandangan sekalian badannya, termasuk dua pergelangan tangan dan muka. Pendapat yang kedua yang ramai kita amalkan sekarang, seluruh badan melainkan muka dan dua pergelangan, itu saja. Mana kat ni? Kat mana pergelangan tangan ni? Dekat pakai gelang, kat sendi. Faham tak ke? Kalau lengan pendek, nampak tak aurat? Bermakna isterinya tidak menutup aurat. Suami yang membiarkan isteri tidak menutup aurat dengan sengaja, maka suami itu turut mendapat dosanya. Itu panggil suami turut berdosa. Tapi kalau suami dia suruh pakai lengan panjang, isteri dia pun pakailah lengan panjang. Siapa bandar, isteri dia sising buat gitu, maka suami tak tanggung, isteri seorang berdosa. Dah kalau sehari satu dosa, 10 hari tutup aurat, buka aurat 10 dosa. 20 tahun jadi bini kita, boleh besar gunung Everest dosa. Hang lagi nak pikul dia akhirat. Dosa kita pula Gunung Kinabalu dah.
Faham lagi? Dua hotel gunung pikul. Nah. Apakah hukum orang yang buang buku yang ada ayat Quran dalam tong sampah? Jika sengaja, hukumnya haram, dosa besar. Kenapa? Kerana haram meletakkan ayat Quran pada tempat yang kotor. Jika niat menghina, maka dia telah jatuh murtad. Wal-iyazabillah. Sebab tu buku-buku biasa tapi ada ayat Quran, tak boleh dilempar-lempar. Kena buangkan ayat Quran itu. Faham lagi? Kita lepar gitu. Nah, kadang-kadang kad kahwin ada Bismillahirrahmanirrahim tulis dengan khat Arab. Faham? Ayat Quran. Tak pakai dah lepar letak siapa. Banyaknya dosa. Nah, kerana apa? Kerana kejahilan. Nah, ni anda kata al-jahlu. Nampak? Aqrabu ilal kufri. Kejahilan itu banyak membawa kepada kekufuran. Nah. Apakah hukum muslimat menggunakan ridak sedangkan ridak itu pakaian muslimin? Ridak ni maknanya kain yang diletakkan di atas bahu atau di atas kepala. Nak ni? Sama ada diletakkan sebelah atau diletakkan sangkut pada lehernya. Maka dia adalah perhiasan bagi lelaki. Tetapi dia bukanlah pakaian lelaki yang menyebabkan orang perempuan bila dia letak kain di atas kepala bahu dia, maka dia dikira menjadi lelaki. Tidak. Adapun serban, itu khusus untuk lelaki. Maka orang perempuan haram pakai serban. Faham lagi? Orang perempuan pakai piyau. Jadi orang Melayu, budaya dia kalau dulu mereka menggunakan kain selendang di atas bahu, maka hukumnya tidak haram. Kerana budaya itu tidak mencerminkan bahawasanya perempuan ini nak menyerupai lelaki. Yang diharamkan sekarang ini perempuan berseluar ketat seperti lelaki, perempuan berambut pendek seperti lelaki, perempuan dengan pakai baju nak keluar berjalan malam ke sana kemari macam laki-laki. Itu yang dilaknat dalam hadis-hadis. Apakah bid'ah mencium Al-Quran selepas membacanya? Bukan bid'ah, hukumnya harus atau sunat. Yang kata bid'ah itu adalah ahli bid'ah. Siapa kata cium Quran lepas baca bid'ah, dia ahli bid'ah. Dan ni ramai sangat membid'ahkan orang. Sebenarnya mereka lah ahli bid'ah yang suka membid'ahkan orang. Dan mereka tak herau pandangan-pandangan ulama besar yang jauh lebih alim dari mereka. Ini masalah. Golongan-golongan ini hendaklah kita jauhkan daripada masyarakat. Kerana mereka mendiamkan riba, mendiamkan maksiat-maksiat, mendiamkan hal arak, judi dan sebagainya. Mereka hanya membid'ahkan orang melakukan kebaikan dalam beragama. Faham? Yang mencium Al-Quran ini adalah sahabat. Okey, kalau kita kata sahabat ni ahli neraka ke cium Quran? Siapa kata berani kata? Dan salafus salih. Nampak? Boleh buka dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Hukum mencium iaitu mushaf. Faham lagi? Ada diriwayatkan sahabat dan salafus salih nama-nama orang yang mencium mushaf. Faham lagi? Bolehkah qada solat duha yang terlepas kerana masyaqqah dan kerana itu kebiasaan kita? Boleh. Kita biasa solat duha tapi hari itu kita dapat panggilan isteri kita tayar bocor di LPTAJ. Kita bergegas ke sana untuk baiki, bawa pomeng dan sebagainya, betul tak? Jadi akhirnya sampai di rumah zuhur. Okey? Maka terlepaslah. Boleh qada sembahyang duha tadi. Nampak? Kerana apa? Kerana ulama qiyas dengan Nabi takdang semayang sunat zuhur sampailah masuk waktu asar. Lalu Nabi semayang asar dulu, fardu. Lepas fardu asar, Nabi qada sunat zuhur. Okey? Soalan seterusnya. Kalau kita nak puasa 1 Muharram sampai 10 Muharram, boleh ke? Boleh ya. Yang tak boleh puasa 5 hari, setahun, ingatlah tu.
Hari raya puasa, hari raya haji, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu 5 hari tak boleh puasa dalam setahun. Okey? Hari-hari lain puasa lah. Mu nak puasa, ada nah ke tak ada nah ke, silakan. Yang ada nah, afdal. Yang tak ada nah, sunat. Soalan seterusnya. Apakah hukum buat tutorial cara pakai tudung tapi nampak aurat? Dia nak buat konten dalam YouTube, dalam TikTok, cara pakai tudung. Daripada nampak rambut, sampailah bertudung. Hukumnya haram. Kenapa? Kerana aurat itu anggota yang wajib tutup. Dia pergi buka tunjuk. Kerana nak dapat view YouTube, mudah-mudahan dapatlah 300-400 bulan ni. Faham tak lagi? Maka berdosalah. Nak ajar orang pakai tudung, mesti bermula dengan tutup aurat. Maknanya, perempuan itu tutup aurat dulu. Lepas tu baru masuk tudung yang lain pula. Ini dak paling daga. Dan bahkan ada yang memuji, bagusnya ajar orang cara tutup aurat. Bagus tengkorak kering kau. Dia buka aurat mula-mula tu kan dosa dah. Ada ni jahilnya kita ni. Apakah hukum orang yang membuka aib orang yang sudah bertaubat? Ini dosa besar. Kawan tu taubat dah, berhenti dah, isyak dah. Leni dah main porong dah. Apa benda dah isyak gang dah. Leni dah judi dah. Mari masjid dah. Molek lah. Nak? Kata bagus dah. Nak? Bagus dah tu mari masjid dah. 2-3 kali dah saya nampak dia mari kuliah. Kata learning dulu. Dia kan buat. Mudah kenal dulu. Bapak malaung tu. Bukan kata ayam orang. Ngegok-gok curi. Dia cerita balik. Jadi Allah akan buka aib dia di akhirat nanti. Orang yang tadi, yang dia burukkan itu, dapat syurga Allah. Lagi. Tu. Soalan seterusnya. Apa hukum perempuan yang sentiasa hadir kuliah seorang ustaz kerana minat pada ustaz, bukan pada ilmunya? Allah Rabbi. Dia minat pada ustaz tu, apa tujuan? Dia kerana dia nak jadikan suami dia, boleh. Faham lagi? Tak minat kerana seronok, dapat seronok boleh tengok dia, puas hati tengok itu, makruh, tidak disukai agama. Faham? Dia biarlah kita minat pada seorang laki-laki sebab kerana kita suka tengok kesolehan dia atau ilmu dia, kita nak ambil sebagai calon suami kita. Faham? Itu boleh. Macam kita kalau laki-laki minat ke perempuan itu kerana nak ambil jadi isteri. Tak minat saja, kita seronok tengok cara dia jalan, khapung itu. Itu haram lah pula. Biar minat itu kepada Ani itu kerana kita tengok dia ni baik, cakap khabar tu tertib, rasa nak ambil buat bini. Baru minat itu diharuskan syarak. Okey? Apakah hukum suami ambil duit isteri tanpa izin? Haram. Ambil duit orang tanpa izin jika dalam keadaan tidak disedari oleh ampunya harta, namanya mencuri. Jika disedari oleh ampunya harta, namanya merampas. Dua-dua haram. Mencuri maksudnya mengambil harta tanpa izin dalam keadaan tidak disedari. Hukumnya potong tangan kanan. Hudud. Dan jika mengambil dalam keadaan sedar, seperti letak golok tekak, rapah harta, ragu dan sebagainya, itu sedar. Hukumnya potong tangan kanan dan kaki kiri. Qati'ut tariq. Dan isteri kita kan, isteri pun tak boleh. Tak boleh. Dia dua saja yang kita boleh curi dalam hidup ini. Hak lain tak boleh curi. Dua jenis harta saja. Yang pertama, isteri mencuri duit suami yang kedekut, tidak mahu beri belanja nafkah. Contoh nak beli susu anak, harganya RM50 satu tank. Suami tak mau bagi, duit ada, maka dia boleh curi RM50 dan beli susu anak, tidak berdosa. Itu yang pertama, boleh curi. Yang kedua, kita ada duit RM1,000, kita simpanlah gobok, kita kunci pintu, kita turun ke dapur, kita kunci pintu dapur, kita nak masuk rumah ambil tangga, bahan kat dinding luar bilik, kita pecah pitikat rumah bilik kita tadi, kita pecah gobok tadi, kita bahang piti kita sendiri. Tidak berdosa juga. Orang panggil gila babi saja. Dua ni saja mencuri tidak berdosa.
Bengong namanya. Faham? Adik curi hak abang berdosa, abang curi hak adik berdosa. Bini curi hak laki berdosa, laki curi hak bini pun berdosa. Faham tak lagi? Dua perkara tadi saja tidak haram. Okey? Soalan seterusnya. Lelaki cukup syarat tapi tak mau kahwin. Apakah hukumnya? Hukumnya nikah itu 5 hukum. Ada kala nikah itu sunat, ada kala harus, ada kala makruh, ada kala wajib, ada kala haram. Sebab tu dalam bab-bab nikah itulah hukumnya. Tak lari daripada 5 hukum syarat taklif. Okey? Kadang-kadang nikah itu sunat, kadang-kadang harus, kadang-kadang makruh, kadang-kadang wajib, kadang-kadang haram. Okey. Di dalam kitab-kitab dalam bab munakahat pun ada rasanya. Dalam Mughni ada sebut Syekh Khatib Syarbini. Kalau nak lebih detail dalam kitab Al-Ahkam Al-Mufassal fil Ahkamil Mar'ah. Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam tesis beliau. Okey. Contoh nikah yang sunat. Bila sunat nikah? Dia ada duit, ada harta, mampu menunaikan nafkah dan dia ada keinginan berkahwin, maka sunat berkahwin. Faham? Contoh harus berkahwin, dia ada kemampuan memberi mas kahwin dan nafkah, tetapi tidak ada keinginan untuk berkahwin, maka harus dia berkahwin. Tadi dia nak, maka sunat berkahwin. Yang ketiga makruh, tidak ada harta, tidak ada kemampuan untuk memberi nafkah, tidak ada keinginan untuk berkahwin, makruh berkahwin. Faham? Dalam Al-Fiqh Al-Islami ada sebut Dr. Rabah Zuhaili. Okey? 5 hukum. Yang keempat, haram berkahwin. Bila tu dia berkahwin niat nak memudaratkan seorang perempuan. Dia kahwin tu dia nak khianat. Ramai tak begitu? Banyak berlaku. Nak dikahwin tu nak khianat perempuan. Nak buat susah dia, nak jadikan dia sebagai hamba. Nak ada yang jadikan sebagai pelacur dia. Nampak? Itu haram berkahwin. Dan yang terakhir wajib berkahwin. Orang yang memang ada kemampuan nak dah dan dia takut berlaku zina. Sampai kejual habis yang itik orang. Maka wajib berkahwin. Okey? Itulah tengok hukum. Jadi kalau orang yang tidak berkahwin tidak ada masalah sebenarnya. Kerana ramai ulama yang tak berkahwin. Imam Nawawi, Imam Ibn Taymiyah tak berkahwin. Kenapa? Kerana sibuk apa benda menulis kitab banyak. Sampai ada nak nikah banyak tulis kitab. Kita dah kahwin pasal banyak sangat girlfriend. Lagi 200 orang lebih. Nampak tak? Lalah dak nikah tu. Apakah maksud nikah gantung dalam Islam? Nikah ini ialah bersatu selepas akad. Jika kita nikah tapi belum bersatu, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut, itu sah. Tapi bila nak pergi duduk rumah puang bulan depan, apa? Covid. Contohlah, bulan depan baru duduk bersama, tu panggil gantung. Nak pergi? Jadi sebelum duduk bersama, siapa wajib nafkah? Ayah isteri bukan suami. Ingat dah. Bila wajib suami beri nafkah? Bila isteri itu sudah duduk berdua. Walaupun sama ada berdua tu dalam rumah, dalam hotel, dalam kemah. Lagi. Itu gantung. Dulu 80-an yang belakang kita duduk tengok orang-orang kita, masyarakat kita, seminggu gantung. Nak nikah minggu ni, minggu depan baru mengatur. Betul tak? Fauzo itu kan ni. Seminggu ke buat selalu? Allah parah. Ganah ke? Menyalahi adat tu. Tak, adat orang Melayu Terengganu dulu seminggu. Betul tak? Ingat tak tahun 90-an? Nikah jemaah ni jemaah depan kata. Kau pang apa kebang. Lah parah. Pang. Seminggu tu gantung panggil. Pang. Soalan seterusnya.
Apakah hukum dapat harta ayah angkat yang dibin sejak kecil? Hukum ambil anak angkat harus, hukum tukar bin anak angkat haram. Hati-hatilah. Ambillah nak ambil anak angkat 3 lori pun jangan tukar nasab. Kerana Allah laknat orang tukar nasab. Tukar nasab ni pergi tukar ayah, nama ayah dalam surat. Ayah dia Hussein. Nah, ayah akak Muhammad Ismail bin Muhammad. Jadi lari dah nasab kawan tu. Ambil anak akak harus. Yang kata haram at-tabani haram fi Islam, anak angkat yang diharamkan dalam Islam itu maksudnya adopt yang diharamkan ialah tukar nasab. Faham lagi? Jangan tukar nasab orang, dilaknat. Itu perbuatan orang jahiliah. Datang Islam mengharamkan perbuatan tukar laknat, tukar nasab seperti itu. Di masjid ni banyak jemaah tinggal barangan peribadi seperti jam dan cincin. Kita telah umum pada jemaah tapi tiada yang menuntut. Macam mana kita nak lupa barang banyak sangat dan barang ini daripada dulu lagi. Lepas tu tanda ada satu buku jam, contoh jam Citizen lelaki jumpa Jun 2021. Nabi kata arif muhaula, dah kamu iklankan 1 tahun. Setelah setahun, oh ni setahun dah, maka boleh kita sedekahkan. Faham lagi? Bukan sampai 100 tahun nak simpan. Berdosa tak pengadil bola berat sebelah? Nampak tak? Bola ni kan main lagu saja, tak ada masalah. Berat sebelah itu dianjur, tidak disuruh syarak. Tapi yang dilarang berat sebelah itu dalam bab pembahagian, dalam bab faraid, dalam bab pemerintahan, dalam bab keputusan mahkamah. Itu memudaratkan orang ramai. Bola menang tak apa, kalah begitu kau. Faham lagi? Menang jalan berlubang kau. Menang pihak final lagi, siapa tak akak kau. Soalan seterusnya. Apakah salah kita orang bawah menegur kesalahan orang atas? Contohnya tegur pemimpin. Mana pula salah, itu yang disuruh agama. Faham lagi? Itu yang disuruh oleh agama. Ketika Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dilantik menjadi pemerintah, ada beberapa diriwayatkan rakyat bangun dan memberi peringatan. Nampak tak? Awal-awal tu beri peringatan dah. Kami taat jika kamu taat kepada Allah. Gitu. Ni kita tegur marah. Marah dia kata. Tak boleh. Mana boleh tegur gitu? Tak ikut saluran. Tak tegur kau hanyut. Betul tak? Jadi kita tegur tu tanda sayang. Kita nak tegur ni, kita dah tahu dah masalah. Tapi kita tak sebut lah. Banyak sangat masalahnya. Cuma kita tegur je. Faham lagi? Takkan nak sebut pula aib dia. Nampak? Tegur, ada salah tegur. Sebab tu kita dilatih menegur pemimpin di dalam solat berjamaah. Faham lagi? Bila imam salah, kita pun tegur subhanallah. Itu teguran makmum. 5 minit solat supaya kita tegur pemimpin yang akan jadi pemimpin selama 5 tahun. Dia naik 3 rakaat solat subuh, kita boleh naik ikut dia? Tak boleh, pemimpin itu telah salah. Pemimpin kata innal mu'minin, padahal innal muslimin. Kita kena diam ke tegur? Kena tegur. Innal muslimin wal muslimat. Biar dengar dia pun salah dah. Ni tegur dalam semayang suruh. Dalam pemerintahan tak boleh tegur. Bala. Tegur. Ada nampak tak betul, tegur. Yang jangan memandai-mandai mereka-reka yang tak salah dikatakan salah. Itu tak boleh. Kira nak menegur pagi petang tak boleh kau. Apa salahnya? Salah kena tahu. Sekarang macam jadi trend, pasangan suami isteri bercerai tapi berhubung dengan baik, beraya bersama, bercuti bersama, alasan anak-anak. Bekas suami masih beri duit belanja pada bekas isteri, apakah hukumnya Ustaz? Hukumnya ada yang harus. Contohnya mereka ada hubungan kontak
WhatsApp, hubungan telefon, memang sebab urusan anak-anak. Tapi dia terhad kerana bukan mahram. Itu kena jaga. Kemudian bolehkah pergi keluar berdua-duaan? Tak boleh lah. Kerana tidak ada hubungan nikah. Kemudian masih memberi belanja kepada janda, hukumnya harus dikira sedekah. Faham tak lagi? Dan sedekah kepada orang yang ibu tunggal itu lebih afdal daripada orang yang lain. Nah, ada suami di Terengganu, dia kahwin 4. 2 orang suami isteri dia sebelum itu telah bercerai. Dan sekarang dia ada 4 orang isteri. Faham tak lagi? Isteri yang telah diceraikan itu masih diberi 2,500 sebulan. Kerana dia ni orang baik hati. Hukumnya harus dapat pahala dia. Kerana apa? Walaupun tak panjang jodoh, dia kira bekas isteri dia. Dan orang yang keringin orang susah. Dia ni orang senang. Dia beri RM2,500 sebulan. Dan apa-apa masalah, rumah, rosak apa semua dia akan baiki. Kerana pernah hidup bersama dia. Faham? Itu yang disuruh syarak. Jadi hubungan tu nak jaga mukhalatah tu lah. Soalan seterusnya. Betulkah orang kata tak bagus tidur lepas subuh dan lepas asar? Betul lah. Melainkan kalau kita perlu kepada tidur. Contoh kita habis kerja pukul 4 pagi. Kita pun tunggulah subuh. Kalau tidur tak subuh lah kita. Tunggu subuh, lepas subuh kita tidur. Kenapa? Kerana kita berjaga daripada malam. Hukumnya harus. Tapi bila kita memang tidur dah banyak tidur, lepas subuh jangan tidur. Kerana awal hari itu dibanyakkan barakah daripada sisi Allah. Dan awal itu rezekinya lebih banyak. Sebab tu kata fuqaha makruh sengaja tidur lepas subuh. Okey? Sekarang banyak game online, ramai anak muda jadi ketagih. Game yang boleh beli karakter pergi hantu toyol untuk berlawan. Apa pendapat? Kalau selagi tidak ada benda-benda yang mensyirikkan, benda-benda yang melatih berbuat yang haram, beli arak, minum dan sebagainya, baru boleh beli tukar dengan pistol, maka tidak haram. Semua permainan yang bukan sunnah adalah makruh. Okey? Soalan seterusnya. Sah atau batal puasa orang yang mengalami masalah ini? Puasa sembelit suka buang air besar, dia terpaksa mengorek najis ketika menerangkan dengan suatu jari dalam saluran duburnya untuk mengeluarkan najis. Jawabnya, yang zahir itu tidak membatalkan. Tapi dikata lebih daripada had yang batin, maka itu membatalkan. Soalan seterusnya. Seorang anak telah pinjam duit ayahnya sebanyak 10,000 dan berjanji akan bayar. Sekarang ayahnya telah meninggal, tapi dia belum jelaskan hutang. Apa yang patut dilakukan? Kena jelaskan hutang tersebut, beri kepada waris. Dan dia termasuk waris. Tetapi hendaklah kepada seorang wakil yang akan memfaraidkan hutang tersebut. Masing-masing waris berhak mendapat bahagian masing-masing. Soalan seterusnya. Apakah hukum seorang suami yang tidak beri nafkah pada isterinya sejak berkahwin? Hanya sekali saja beri nafkah. Alasannya kerana membayar ansuran bulanan kereta. Tapi sekarang ansuran kereta dah habis. Nafkah tidak juga diberi. Seorang suami wajib beri nafkah, makan minum, pakaian, tempat tinggal setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan kepada isteri. Contohnya RM1,000 sebulan ke semua 3 perkara tadi. Maka jika dia sengaja tidak beri sebulan, maka dia kira berhutang RM1,000. Dan sampai mati hutang itu selagi tidak dihalalkan oleh isteri, wajib bayar dan jadi zimmah dalam tanggungan suami. Jika suami itu mati, tidak boleh dibahagikan persakanya, melainkan dicabut dulu RM1,000 tadi untuk membayar hutang nafkah kepada isterinya tadi. Dan isteri berhak untuk memohon perintah mahkamah untuk memaksa suaminya memberi nafkah. Kerana nafkah tadi adalah hak isteri. Dosa memang dapat dah, dosa besar. Tiap hari dia berdosa suami itu. Kerana tak beri nafkah. Kemudian bila dia minta cerai, sedangkan perempuan isteri yang minta cerai ini haram. Tapi kalau dia minta cerai kerana tidak diberi nafkah, hukumnya tidak haram minta cerai. Saya selalu terlupa doa kunut ketika subuh. Sah tak salat saya? Hukum baca doa kunut dalam salat subuh adalah sunat ab'ad yang sangat besar ganjarannya. Siapa yang sengaja tak baca kunut, maka dia tetap sah salatnya dan dia luput fadilat yang sangat besar. Faham lagi?
Adakah doa anak sampai kepada ibu bapanya jika anak itu seorang yang sering melakukan maksiat dan dosa? Maksud awaladin solihin yad'ulah. Seorang itu mati meninggalkan anak yang soleh yang berdoa kepada arwah ibu bapa. Soleh di situ maksudnya mukmin. Faham tak? Maksudnya orang yang beriman. Walau kana fasiqah, sekalipun orang fasik. Nampak lagi? Cara ni dia orang mukmin. Kerana doa orang mukmin itu dimakbulkan Allah. Okey? Dan adakah wajib makbul? Itu terserah pada Allah. Fa amruhu ila Allah. Jadi pada cakap pada zahir syariat ini kita kata anak yang berdoa kepada ibu bapanya walaupun anak itu ada melakukan dosa, doa itu bermanfaat kepada orang tuanya. Soalan seterusnya, bila kita berjamaah lepas solat, tu imam zikir, tapi ada makmum bangun dan buat solat sunat sebelum tu imam habis zikir. Mana lebih baik? Kita berzikir atau pergi solat sunat sendirian? Geramlah saya tengok, macam tak hormat tu imam je. Dengar baik-baik. Wajib mengikut imam ini hanyalah daripada takbiratul ihram sampai salam saja. Itu kena ingat. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu supaya di-follow, diikut oleh makmum. Mana? Dari takbir sampai salam. Hadis. Selepas salam, sunat ikut. Ingat tak? Dari takbir sampai salam, wajib ikut. Idza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam telah takbir, takbirlah kamu. Wa idza raka'a farka'u. Bila imam raka'a, maka kamu ikut juga raka'a. Faham tak lagi? Sampailah. Wa idza sallama wasallimu. Bila imam salam, kamu pun salam. Habis itu tak wajib dah ikut, sunat ikut. Itu ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala, jika kita ada kelapangan, yang afdalnya tidak bangun melainkan setelah bangunnya imam. Maknanya berzikir dan berdoalah bersama-sama. Itu yang afdal. Tapi jika nak zikir asing daripada imam, silakan. Imam, kita tak nak zikir sama imam, kita nak zikir kita sendiri, dipersilakan. Tapi perlahankan suara. Kerana majlis itu majlis imam. Imam dengan jemaah ramai-ramai, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita la illallah, gila wawi namanya. Faham lagi? Kerana apa? Kerana tak reti bahasa orang panggil. Bukan wajib ikut imam. Afdal berjemaah, kita berzikir bersama imam. Kita nak zikir lain, silakan. Imam zikir panjang, kita nak zikir pendek, silakan. Ada kerja, tak ada masalah. Kita nak zikir panjang dari imam pun boleh. Tapi kalaulah afdalnya, biarlah bersama-sama imam. Soalan seterusnya sikit lagi. Mana lebih baik, sedekah banyak tapi sekali sebulan, dengan sedekah sedikit tapi hari-hari? Sebab saya terima gaji sekali sebulan, tolak hutang, makan minum, tinggal duit, belanja hari-hari je. Tapi saya nak sedekah. Mana yang kamu mampu? Mampu hari-hari, afdal hari-hari. Saya mampu sebulan sekali, afdal lah sebulan sekali. Faham lagi? Itulah. Karena Nabi kata, iza amartukum bisyai, bila aku suruh kamu sesuatu, nampak? Fa'tuhu mastata'u. Hendaklah kamu lakukan apa yang kamu mampu. Mampu hari-hari, sedekah hari-hari. Mampu seminggu sekali, sedekah seminggu sekali. Faham? Yang afdalnya ialah niat kita itu. Faham? Niat kita nak sedekah tu sudah pun dikira di sisi Allah sebagai satu hasanah. Soalan seterusnya sikit lagi. Apakah maksud puasa hari putih? Hari putih ni maksudnya hari bulan itu putih cerah langit. Mana ni? 13, 14, 15. Kalau orang nak candak sutung, sutung ni dia suka pada bulan mengambang. Dan tu kalau bulan gelap, orang pakai lampu kena banyak. Faham? Tapi kalau bulan cerah, kalau tak payah lampu pun dia ingat kau. Yang paling patut nak candak, nak pergi candak sutung, kena tengok bulan hijrah. Jangan tengok kalender kau putih, tak ada, jengkreng. Tengok Jun dia tak. Dia nak pergi candak, dia tengok hari merdeka. Hari merdeka dah bulan gelap. Dia tu tak ada sotong.
Bukan tak ada sotong, kau tu tak ada otak. Kan sotong tu dia nak masa bulan cerah, yang mugi bulan gelap tu apa? Lepas tu dia kata tak ada sotong. Sotong ada tapi mereka tidak. Orang panggil tidak benda. Tak benda panggil. Bukan tak limbo. Dia agresif masa bulan cerah. Faham? Semua benda kecil-kecil dia nak kejar. Dia makan ikan lalu tu kan. Itu berhupang je pak je pagu. Itu sotong. 13, 14. Ingatlah kalau orang luar kan. Tengok kalender hijrah kita. 13, 14, 15. Itu yang terbaik. Nah, 16, 17, 18 pun masih lagi ada bulatnya. Tapi 16, 17, 18 biasanya dia akan ada ribut. Pasal bulan nak balik kecek. Dia kena ribut, kena 18 hari bulan. Melayu, kucoh itu. Memang 18. Mu tak tahu color mu. Lagi 13, 14, 15 tu cerah langit. Kenapa bulan tu bulat? Betul tak? Jadi kalau orang tanya apakah binatang yang minat kepada bulan? Jawabnya sutong. Sutong. Orang KL tak panggil sutong, squid. Squid game. Dah tak? Sutong dia nak ke bulan mengambang. Hari tak boleh benda lain. Bulan ngambang, sutong banyak. Dia nak ke bulan. Faham tak gitu? Tapi masa nak naik je dia nak ke bulan. Siapa di pasar naik atas laci ramai-ramai. Jangan politik. Contoh. Buat contoh. Faham lagi? Ke tak betul? Faham nimbang belaka dah. Jangan politik dah. Soalan yang terakhir insya-Allah. Apakah orang perempuan memakai tudung tapi telinga nampak betuk? Tolong berikan penjelasan. Baik. Dia pakai tudung ni ustaz lain jawab atau saya jawab bulan depan. Dia pakai tudung tapi tudungnya kemas nampak betuk telinga kan ikut luar kainnya. Faham? Baik. Dia begini, setelah kita menutup aurat, kemudian nampak juga bentuk anggota yang susah kita nak tutup. Faham? Maka itu dimaafkan. Itu yang disebut dalam Quran illa ma zahara minha, melainkan barang atau anggota yang nampak zahir daripadanya. Contoh bahu ni bahu perempuan aurat tak? Aurat tak? Jadi bila kita berbuh baju atas bahu atas perempuan memang dia jatuh gitu. Jadi atas bahu dia tak turun dah, sakut di bahu. Nampak tak betul bahu? Nampak betul bahu ni dimaafkan pasal susah. Begitu juga kepala perempuan ni aurat tak ni? Kepala ni. Ni bulat kepala ni aurat tak? Dia pun pakai tudung. Bila pakai tudung nampak tak betul bulat? Jadi dimaafkan illa ma zahara minha. Tak wajib pakai bubuh puyuk, bubuh buluh dalam. Faham lagi? Supaya nak jadi pada bumbung itu pula. Adapun hak ni dada mudah, iaitu longgarkan baju dan labuhkan tudung. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Faham tak? Labuhkan tudung daripada atas kepala ke bawah dada mereka itu. Boleh ikhtiar. Ikhtiar dah, nampak juga sikit bekas-bekas. Maaf. Sampai masa orang lelaki nampak, tengok ke lain. Kita hak ke lain, tengok ke dia. Begitu. Handsock ni sarung lengan, boleh pakai tapi wajib pakai lengan panjang. Orang Pang dia pakai handsock, okey? Dan wajib pakai lengan panjang di sebelah luar. Dah pasal apa pakai handsock? Supaya dia pergi Sabasung, pergi supermarket, dia nak ambil susu, lengan dia jatuh. Ada handsock, itu dimaafkan. Kita tak bahan lengan pendek, handsock. Bang, kan ketat nampak bentuk anggota, haram. Bapa tak pakai perut sok? Peha sok perut pakai. Tak boleh. Pakai handsock sebelah dalam, wajib sebelah luar, lengan panjang. Tak nak ambil barang supermarket kan lengan jatuh. Nak ambil barang di pejabat, ada handsock, itu yang menyelamatkan.
Bukan awal-awal pakai lengan pendek, lepas tu kabur dengan handsok ketat. Tak boleh. Dah. Wallahu a'lam. Baik, ada dua helai malam ni, sumbangan Prima Valley. Yang pertama saiz L. Warna biru. Warna biru malam ni dua-dua helai. Dah. Soalan ni paling mudah malam ni. Tak mau tanya dah payah-payah. Dah, siapa nak? Bangun. Kuta, bukan jubah kuta dah. Tukar-tukar pula dia. Siapa nak jawab? Siapa nak ni? Saya L. Saya ni L lah. Tapi kemas sikit. Mari sini. Ini warna biru. Nama dia? Muhammad Maliki. Maliki, Muhammad Maliki. Warna biru kuta ni. Warna biru ni kalau kita campur dengan kuning jadi warna apa? Mudah soalan. Merah. Merah. Tak ada. Jadi hijau. Nah, biru campur kuning jadi hijau. Nah, tidak jadi merah. Duduk di mana? Pada Kuang. Pada Kuang kat ni? Dekat belakang masjid Abi Bakri Abdullah. Umur berapa dah? 50. 50. Oh, muda lagi. Anak berapa? Anak 3. Anak dia kerja boleh? Kacau dah ni. Alhamdulillah. Makan peceng lah. Tak apalah, tak boleh jawab pun. Ambil juga. Sama-sama kasih. Yang seterusnya saya M. M. Ambil. Ambil ke? Nampak? Ni soalan agama. Ambil. Cik Imam kita. Nama apa? Salman. Salman tu imam kita, Imam Salman kita. Dia ngaji mana itu? Dekat IQ Padamidin. IQ Padamidin. Institut Al-Quran Padamidin. Alhamdulillah. Tahun berapa tu? 2011. Okey. Soalan ni mudah ya. Bilakah dilahirkan Imam As-Suyuti? Dah dia orang IQ. Lama Haji Zul itu, Haji Zul. Arwah Ustaz. Apa nama? Bukan Ustaz. Bukan. Sebelum tu lagi. Okey. Bilakah dilahirkan Imam Suyuti? Imam Suyuti ni. Wallahu a'lam. Tahun 849 Hijrah. Okey. Tak tahu lahir. Bilakah beliau wafat? Tak tahu juga lah. 911 Hijrah. Dia orang mana? Orang Iraq ataupun orang Jordan? Salah, Mesir. Ya? Mesir. Biar teka tak? Teka. Ya, masuk live ni. Tak apalah. Imam Suyuti ni dia bermazhab Asy'ariyah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, dalam fiqh 4 mazhab dia bermazhab mana? Imam Suyuti. Dia seorang imam dalam bidang tafsir, dia seorang imam dalam bidang hadis, dia imam besar dalam fiqh, dia imam dalam lughah dan hampir semua jenis ilmu dia ni sangat hebat. Dia Imam Suyuti yang karang 300 buah kitab. Dia bermazhab apa? Dalam fiqh 4 mazhab. Kalau akidah Asy'ariyah. Kalau Muslim lebih kepada Syafi'i. Mazhab Syafi'i betul. Nak beri tadi dah. Terima kasih kepada kedua pemenang dan kepada yang telah memberi sumbangan. Hanya Allah Ta'ala yang akan membalas sumbangan tuan-tuan dan puan dengan
sebesar-besar pahala di akhirat nanti. Allah manfa'na bima 'allamtana, limna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.